Ini bab menyatakan qublah, mencium fi shaum, pada ketika berpuasa atau dalam berpuasa, laisat muharramah, tidak diharamkan kepada orang yang ciuman itu tidak membangkitkan syahwatnya, nafsunya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang isterinya pada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Thumma tadhaku, kemudian dia ketawa. Yani Aisyah selepas menceritakan itu ketawa, suka dia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha, selalu menciumnya, wa huwa shaim, pada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Fasakata sa'atan, kemudian dia diam sejenak. Thumma qala, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Fasakata. Ini cerita ni Sufyan kata kepada Abdurrahman bin Al-Qasim, adakah engkau dengar ayah engkau menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menciumnya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa? Fasakata. Ini Abdurrahman ini diam sejenak, kemudian dia berkata ya. Yakni dia mendengar ayahnya menceritakan begitu dari Aisyah. Diriwayatkan dari Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencium saya ketika baginda berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu, siapakah di antara kamu yang boleh mengawal perasaannya, yang boleh mengawal nafsunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengawal nafsunya. Diriwayatkan dari ini pun sepatu juga, lebih kurang yang hadis ni, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencium dalam keadaan dia tu berpuasa. Wa yubashiru, ada tambahan di sini, dan dia selalu bersentuh-sentuhan kulit. Wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa. Walakinnahu amlakukum liirbihi, tetapi dia adalah seorang yang paling dapat mengawal nafsunya dari antara kamu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu, selalu mencium pada ketika dia berpuasa. Wa kana amlakakum liirbihi, dan dia adalah orang yang paling dapat mengawal nafsunya. Diriwayatkan dari Aisyah lagi seperti itu juga, cuma di sini kana yubashiru, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersentuh-sentuhan kulit dalam keadaan dia berpuasa. Diriwayatkan dari Aswad, katanya saya dan Masruq pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha, kami berkata kepadanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersentuh-sentuhan kulit ketika dia berpuasa? Aisyah berkata ya, tetapi dia adalah yang paling dapat mengawal nafsunya dari antara kamu. Atau min amlakikum liirbi, dia adalah di antara orang yang paling dapat mengawal nafsunya. Syakka Abu Asim syak dalam perkataan itu, kana amlakakum liirbihi kah atau kana min amlakikum liirbihi, dia syak di situ. Lepas tu riwayat daripada Aswad dan Masruq bahawa mereka berdua masuk menemui Aisyah Ummul Mukminin untuk bertanya Aisyah. Mereka pun sebut seperti tadi juga, sepatulah juga. Lagi ni pun yuqabbilu wa huwa shaim juga, lagu itulah. Cuma lepas pada tu dia sebut dalam riwayat asal lagi tu daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium pada bulan puasa. Tadi mencium dalam keadaan Nabi tu puasa, boleh jadi tidak pada bulan puasa. Lepas tu asal lagi ni, hak bawah pada tu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mencium pada bulan Ramadan. Takut kita kata bulan puasa tu puasa hak lain-lain lah. Tidak, bulan Ramadan, puasa hak fardu dalam keadaan dia berpuasa. Lebih jelas lagi maksud dia tu. Lepas tu hak lagi tu supatulah. Lepas tu riwayat daripada Umar bin Abi Salamah,
bahawa dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Umar bin Salamah, adakah orang yang berpuasa boleh mencium? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, tanya dia ni kepada Ummi Salamah, yakni mak dia lah, sebab kemudiannya jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah, mak dia pun mak Umar saat itu, ceritakan kepada dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang melakukan begitu. Dia pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu yang dahulu dan dosamu yang kemudian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalangan kamu, dan orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu. Kita terjemuh dululah. Pasal lagi tu bab sah puasa orang yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan berjunub, tak ada mandi, atau dalam keadaan tak mandi, junub, masuk waktu subuh. Bagaimana? Riwayat yang pertama tu Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harith meriwayatkan, katanya saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dalam cerita-ceritanya, di antara dia ceritanya, kata dia, man adrakahul fajru junuban fala yasum, sesiapa yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan berjunub, fala yasum, janganlah dia berpuasa, tak usah puasalah. Dia kata begitu. Saya pun ceritakan perkara itu kepada Abdurrahman bin Al-Harith, yakni kepada ayahnya. Ayahnya tu maksudnya ialah ayah Abu Bakar tu. Abdurrahman tu ayah Abu Bakar tu, bukan kepada ayahnya, yakni ayah Abdurrahman tu. Kalau kita kata kepada ayahnya, ayah Abdurrahman tu maksudnya Al-Harith, bukan begitu, silap tu kalau lagu tu. Li abihi, kepada ayahnya, ayah Abu Bakar tu. Siapa dia ayah Abu Bakar tu? Abdurrahman tu maksudnya. Dia pun membantah, dia tegurlah, tidak lagu tu. Fantalaqa Abdurrahman pun pergi sekali dengan aku, pergi masuk menemui Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhumah. Abdurrahman pun tanya mereka berdua, yakni Aisyah dan Ummi Salamah, tentang perkara itu. Qala, kata Abu Bakar, kedua-dua mereka berkata, iaitu Nabi SAW masuk ke waktu subuh dengan berjunub, bukan kerana bermimpi. Yakni berjunub kerana bersetubuh, bukan kerana bermimpi. Kemudian dia berpuasa. Qala, kata perawi ini lagi, Abu Bakar ini lagi, kami pun pergi berangkat dari situ sehingga kami bertemu dengan Marwan. Fadzakara dzalika lahu Abdurrahman. Abdurrahman pun ceritakan perkara itu kepadanya, yakni kepada Marwan itu. Marwan pun berkata, saya mestikan awak pergi juga kepada Abu Hurairah, pergi juga ke mana-mana pun kepada Abu Hurairah, dan engkau tolak apa yang dia kata itu, apa yang dia royak itu. Qala, kata perawi ini, Abu Bakar ni kata, kami pun pergilah kepada Abu Hurairah. Abu Bakar pun ada sekali situlah, dalam cerita tu. Abdurrahman ayah dia tu, ayah Abu Bakar tu pun katalah kepada Abu Hurairah, royaklah kepada Abu Hurairah, gini-gini dia pergi berjumpa dengan dua orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka tidak kata begitu. Abu Hurairah pun kata, ahuma qalatahu laka, adakah kedua-dua mereka cakap kepada engkau begitu? Abdurrahman pun kata, ya. Kata Abu Hurairah, mereka lebih tahu. Kalau begitu, mereka lebih tahu. Kemudian Abu Hurairah pun mengembalikan, merojokkan apa yang dikatanya itu kepada Fadl bin Abbas. Dia kata dia ni pun tahu pun Fadl bin Abbas rayak. Fadl bin Abbas rayak kepada dia begitu. Faqala Abu Hurairah kata, saya dengar itu dari Fadl, saya tidak dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Qala, kata Abu Bakar, Abu Hurairah pun meninggalkan apa yang selama ini dia pegang, pendapat dia selama ini tu berhubung dengan masalah ni. Qultu li Abdul Malik, saya pun kata kepada Abdul Malik,
perawi ni, yang ni anak kepada Abu Bakar, cucu kepada Abdul Rahman. Perawi ni siapa? Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj tu kata kepada Abdul Malik. Abdul Malik itu anak kepada Abu Bakar tu. Adakah mereka berdua menceritakan perbuatan ini berlaku ni pada bulan Ramadan? Peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan? Qala, kata Abdul Malik, kadzalika kana yusbihu junuban. Begitulah, dia masuk ke waktu pagi, ke waktu subuh dalam keadaan berjunub dengan tidak bermimpi. Thumma yasumu, kemudian dia terus berpuasa. Waktu diriwayatkan dari Aisyah lagi, isteri Nabi SAW, katanya Rasulullah SAW masuk ke waktu subuh pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berjunub, bukan kerana bermimpi. Selepas itu, selepas masuk ke dalam waktu subuh tu, dia mandi dan berpuasa. Lepas tu riwayat tadi juga Abu Bakar menceritakan bahawa Marwan mengutuskannya kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang seorang lelaki yang masuk ke waktu subuh dalam keadaan berjunub. Adakah dia boleh berpuasa? Ummu Salamah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke waktu subuh dalam keadaan berjunub kerana jima, bukan kerana mimpi. Ini lebih terang lagi. Thumma la yuftiru, kemudian dia tidak tak puasa lah, dia tidak berbuka, yakni dia tidak tak puasa. Wala yaqdi, dan dia tidak qada puasa dia tu, dia tidak qada puasa dia. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ummi Salamah, dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul masuk ke waktu subuh dalam keadaan berjunub kerana jima, tanpa atau bukan kerana ihtilam ataupun bermimpi di bulan puasa, kemudian dia berpuasa. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW untuk bertanya masalah lah dengan Nabi SAW. Dia mendengar pertanyaan itu dari balik pintu. Dia dengar lah. Faqala, orang itu pun kata, wahai Rasulullah, tudrikunis salah wa ana junub, afa asum? Waktu semaya subuh sudah masuk, saya dalam keadaan berjunub, adakah saya boleh berpuasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, wa ana tudrikunis salah, saya masuk ke dalam waktu semaya subuh, saya sendiri dalam keadaan berjunub, saya berpuasa. Kalau begitu kamu lebih-lebih lagi lah, saya pun buat lagu tu, nak tunggu siapa lagi? Faqala, orang tu pun kata, lasta mithlana, engkau tidak seperti kami, wahai Rasulullah, sebabnya Allah telah mengampunkan dosamu yang dahulu dan dosamu yang kemudian. Nabi SAW pun bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku berharap bahawa aku adalah yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu ini, dan aku harap aku adalah orang yang paling tahu tentang apa yang aku patut hindari, apa yang aku patut jauhi. Kalau lah benda tu benda tak molek, tentu aku jauhi, aku tak buat lagu tu. Begitu maksudnya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahawa dia bertanya Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang seorang yang masuk ke waktu subuh dalam keadaan berjunub, bolehkah dia berpuasa? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke waktu subuh dengan berjunub bukan kerana ihtilam, bukan kerana bermimpi, kemudian dia baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini bab pengharaman yang keras jima pada waktu siang bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, dan wajib kafarah yang berat kerana perbuatan itu, dan menerangkan kafarah itu bahawa ia wajib kepada orang yang senang dan juga orang yang susah, dan kafarah itu ditanggung oleh orang yang susah sehingga dia mampu. Ini bab lain pula. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, halaktu ya Rasulullah, binasa aku wahai Rasulullah, punah saya, kata dia, wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, wa ma ahlakaka,
apakah yang membuatkan engkau binasa? Apakah yang membinasakan engkau? Apakah yang membuatkan engkau punah? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Katanya, saya telah menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadan. Nabi SAW pun tanya dia, hal tajidu ma tu'tiq raqabatan? Adakah engkau mempunyai hamba untuk engkau merdekakan? Dia kata tak ada. Nabi SAW pun tanya, adakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata tak mampu. Nabi SAW pun tanya, adakah engkau mempunyai makanan yang boleh engkau berikan kepada 60 orang miskin? Dia kata tak ada. Kata perawi ni, Abu Hurairah ni, kemudian orang tu pun duduk situ. Lepas itu Nabi SAW dibawakan satu raga lah, satu bekah yang berisi tamar. Faqala tasaddaq biha. Nabi SAW pun kata, buih sedekah lah, guna ni, buih sedekah. Qala, dia pun kata, kepada orang yang lebih miskin dari kami, kepada orang yang lebih papa dari kami, tidak ada di antara 2 kawasan berbatu hitam di Madinah ini penghuni rumah yang lebih berhajat kepada makanan itu dari kami. Kata orang itu. Nabi SAW pun ketawa, suka, sehingga nyata anyabuhu, sehingga nyata anyabuhu, yakni gigi taringnya itu nyata. Thumma qala, kemudian Nabi SAW pun kata kepada dia, idhab, pergilah, fa'at'imhu ahlak, berilah makan kepada ahli keluargamu. Hak lagi ni seperti juga, cuma bezanya hak tadi dia kata bi'araqin fihi tamrun, cuma di sini dia sebut az-zimbil, zimbil atau zabil, kita panggil jabe. Orang Kelantan panggil jabe, ni bahasa ni lah asalnya. Dalam riwayat ni tak ada sebut fadhahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu, tak ada sebut Nabi SAW suka tu. Tu beza dia, sehingga nampak gigi taring dia tu tak ada sebut dalam riwayat ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu bahawa ada seorang telah menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadan. Dia pun tanya hukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, hal tajidu raqabatan? Adakah engkau ada hamba? Qala la. Kata dia, wa hal tastati' siyam syahrain? Bolehkah engkau berpuasa 2 bulan? Kata orang itu tidak boleh. Nabi SAW pun kata, kalau begitu kamu bagi makan kepada 60 orang miskin. Diriwayatkan dalam riwayat asal lagi ni daripada Zuhri dengan sanad tadi juga, bahawa ada seorang telah berbuka pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW pun menyuruhnya supaya membayar kafarah, kita panggil kifarah, kafarah, iaitu dengan memerdekakan seorang hamba. Kemudian dia menyebutkan seperti hadis Ibnu Uyainah yang tersebut dululah. Riwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW menyuruh seorang lelaki yang telah berbuka pada bulan Ramadan supaya memerdekakan seorang hamba atau berpuasa 2 bulan ataupun memberi makan kepada 60 orang miskin. Supatulah juga. Lepas tu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata, ihtaraqtu, hangus dah saya, terbakar dah saya, hangus dah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, 5, kenapa? Apa terbakar? Dia kata, wati'tu imra'ati fi Ramadan naharan, saya telah menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadan tengah hari. Qala, Nabi SAW pun kata, tasaddaq, buih sedekah lah, buih sedekah. Orang tu pun kata, ma'indi syai', saya tak ada apa satu, saya tidak mempunyai apa-apa. Fa'amarahu an yajlisa, Nabi SAW pun minta dia suruh duduk, biar duduk. Lepas tu marilah dua bekas ataupun 2 raga besar yang terdapat di dalamnya makanan. Rasulullah SAW pun minta dia, suruh dia buih sedekah hak tu. Sebab tak adil lah juga.
Dalam riwayat asal lagi ni, sanad lain, Aisyah menceritakan kata ata rajulun, tadi jaa, ni ata serupa ya makna dia, perkataan tu lain. Lepas tu dia sebut hadis pun tadi lah, cumanya di awal hadis tu tidak ada tasaddaq dan tidak ada juga naharan itu pada waktu siang tu, menyetubuhi isteri dia pada waktu siang tu kataan tu tak ada. Tu yang beza dia. Diriwayatkan dari Aisyah isteri Nabi SAW, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dalam masjid pada bulan Ramadan. Ini terang lagi, datang di mana? Dia pun berkata, wahai Rasulullah, ihtaraqtu, saya sudah terbakar, atau saya sudah hangus. Rasulullah SAW pun tanya dia, apa hal dia? Apa cerita dia? Dia pun kata, saya telah mendatangi isteri saya. Nabi SAW pun kata, bersedekahlah. Dia pun berkata, demi Allah, wahai Nabi Allah, saya tak ada apa satu dan saya tidak mampu untuk beri sedekah tu. Qala, Nabi SAW pun kata, ijlis, duduk sini. Dia pun duduklah. Dalam keadaan begitu, marilah seorang lelaki bawa hemar dia, mengheret hemarnya, yang mana memuatkan, hemar itu memuatkan makanan. Rasulullah SAW pun, moga orang ramai-ramai ni berselerak pergilah. Rasulullah SAW pun tanya, di mana orang yang hangus tadi? Dia kata, di mana orang yang terbakar tadi? Orang itu pun berkata, orang itu pun bangun. Rasulullah SAW pun kata kepada dia, tasaddaq bihadha, beri sedekah ni. Dia pun kata, wahai Rasulullah, adakah kepada orang lain? Demi Allah, inna lajiya'un, kami ini benar-benar lapar, katanya. Malana syai'un, kami tidak mempunyai apa-apa. Nabi SAW pun kata, fakulu, kalau lagu tu kamu makanlah. Kalau lagu tu kamu makanlah. Begitulah beberapa tiga bab yang kita baca malam ni. Bab yang pertamanya berkenaan dengan mencium isteri pada ketika berpuasa, sama ada di luar bulan puasa ataupun dalam bulan puasa. Hadis-hadis yang kita baca saat ni bahkan menunjukkan dalam bulan puasa pun ada. Kalau dalam bulan puasa boleh, hak fardu, hak berat tu, hak lain lebih-lebih lagi lah boleh. Lebih-lebih lagi lah boleh. Semuanya boleh tu sejauh mana, lagu mana hak boleh tu. Boleh tu lagu mana. Apa yang Nabi SAW ni cium ni, rajin kita jumpa dalam hadis. Kalau nak tubik pergi semayang pun dia cium juga bini dia. Hak ni puasa pun cium juga. Pas bersentuh-sentuhan kulit, disebut secara khusus itu apa tu. Dia sebut secara khusus. Bagi orang-orang yang tidak faham, dia mengatakan Nabi SAW ni kuat seks, kata dia, kuat nafsu. Ada yang mengatakan begitu, orang-orang orientalis kata lagu tu lah. Dia kata Nabi SAW ni kuat nafsu. Tengok dia, orang lain tak menikah ramai, dia menikah ramai. Lepas tu tengok, nak keluar ibadat ni pun, dalam keadaan beribadat tu pun siung bini dia. Dia kata lagu tu. Setengah-setengah pihak pula kata, apalah Nabi ni, orang Islam ni, ni pun kritikan juga daripada orang luar juga. Dia buat benda-benda lagu ni, sedangkan orang yang nak rapat, orang yang tinggi di sisi Allah, makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia tidak buat lagu tu. Bahkan hak lebih moleknya, kata mereka, dia putus hubungan langsung dengan orang perempuan ni. Kalau tak menikah, lebih molek lagi. Ada juga yang berpendapat begitu. Bahkan orang-orang lebar, orang-orang alim, orang-orang yang mereka anggap rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu memang tidak berkahwin pun. Memang tidak berkahwin. Gitulah sepatutnya. Macam mana Nabi ni pelik, Nabi orang Islam ni. Dia kata begitu. Bagi kita, hak ni lah yang istimewanya, hak ni lah yang lebihnya Nabi SAW itu. Kalau kita nak kata dia ni kuat nafsu, memang kuat. Memang kuat. Sebab apa? Dalam hadis ada sebut, diberikan kuasa kepada dia, kegagahan pada dia supaya 100 orang lelaki. Dalam setengah riwayat 30 lelaki. Riwayat yang lain pula 30 lelaki dalam syurga.
Faham? 30 lelaki dalam syurga tu, kalau seorang lelaki dalam syurga tu, kalau orang dunia ni sama dengan berapa? Ada yang mengatakan 100. Sama dengan 100 seorang lelaki dalam syurga. Dari segi kekuatan dia, nafsu dia kuat. Pak Nabi SAW ni kalau lagu tu Pak menikah 9, oi, sikit dah tu. Cara zahid dah tu kalau lagu tu. Kita terima dia kuat. Memang kuat sungguh. Kalau Gusti pun, ahli Gusti kalah dengan dia. Sahabat-sahabat pukul batu tak pecah pada ketika gali parit nak perang. Panggil Nabi SAW, dia katak sekali pecah. Memang dia gagah. Dari segi gagah tubuh ni, jasmani ni, memang begitu. Lepas tu dari segi orang panggil tenaga batin. Tenaga batinnya pun kuat juga. Kalau dia menikah 9 tu bukan menunjukkan dia tu mengikut nafsu dah. Dia tahan, dia kawal nafsu tu. Sepatutnya kita kata boleh menikah banyak lagi, tapi tidak gitu. Lepas tu dia menikah pula ketika mana? Ketika mana? Selama berapa lama menikah dengan janda? Berapa lama menikah dengan janda? Setelah janda tu mati, bini dia tu mati, setelah umur dia 50 tahun lebih dah, baru menikah. Menikah pun kebanyakannya janda seorang je ada darah. Seorang. Dan kalau kita perhati semua ada hikmat dia di sebalik dia nikah. Ada hikmat, tak ada pengajarannya. Tak apalah, waktu kita perekah. Kita tetap mengatakan dia kuat, tetapi dia menikah selama itu kurang dah tu. Sepatutnya kena lebih lagi. Setara orang lain dia beripak. Setara orang lain beripak. Dia dengan nafsu dia kalau setara tu sepatutnya lebih lagi, tapi tidak begitu. Ini menunjukkan dia kawal nafsu dia. Lepas tu satu, kita tengok pula dalam riwayat-riwayat ni, orang kata nafsu kuat tu, isteri-isteri dia kata dia tidak kasih, dia laknat orang yang melakukan persetubuhan dengan isteri dia melalui jalan belakang misalnya. Apatah lagi dia nak buat jauh sekali. Orang lain pun dia tidak pernah buat lagu tu, sedangkan orang-orang pada masa tu tak cara. Yang kedua, pada masa mari kotor dia tidak setuh dari segi bersetubuh, tak ada. Dia tidak melakukan hubungan dengan isteri dia pada ketika itu. Sedangkan dalam agama-agama lain bebas, tak kira pada masa mana pun. Itu tengok dia kawal. Di mana orang kata dia kuat nafsu ikut sera tu? Tidak. Kalau dia menikah, kalau dia buat sentuh dengan bini dia, dia siung bini dia, kalau kita kata itu ada maksud di sebalik itu. Bukan semata-mata untuk meluahkan perasaan. Tidak begitu, sama sekali tidak begitu. Itu di satu pihak. Di satu pihak lagi dia kata Nabi SAW ni sepatutnya tak sama menikah, barulah warak sengati supaya padri-padri, supaya tok sami, agama-agama lain kan, hak moleknya bagi mereka itu tak nikah. Pak Nabi SAW pun lagu tu, Nabi Isa tak menikah. Pak Nabi kita pun patutnya tak menikah. Barulah orang tidak boleh tuduh dia ni ada kepentingan duniawi ke apa. Ni boleh jadi orang boleh kata dia nak korang tu, dia nak menikah, boleh jadi orang kata gitu. Itu pun tak betul juga. Sebab kita kata tadi lah, dia menikah tu pun lagu mana? Dia menikah tu lagu mana? Dengan janda. Lepas tu setelah umur tua, lepas tu dia nikah pun berapa, dengan keadaan dia tu mempunyai kuasa yang begitu kuat, mempunyai kemampuan yang begitu besar, tapi dia sikit. Satu. Yang keduanya, dia nikah tu dengan maksud nak ajar kepada orang bahawa agama-agama ni telah menyeleweng dah selama ni. Sama ada Yahudi ke atau Kristian. Yahudi kata kalau orang mari perempuan mari kota, tak boleh makan sekali, tak boleh minum sekali, tak boleh duduk atas satu tikar, tak boleh usah kau nak tidur sekali, duduk dalam satu bilik suku berasingan, nak makan bekah tangan dia buat makanan pun tak boleh. Siapa setara tu telajak tu. Hak ni pula balik Kristian ni mana boleh berlaku, tak apa berlaku. Tak ada hak, tak ada batas, nak buat apa pun boleh. Siapa begitu? Nabi SAW hari nak rayak hak betul, hak sudah menyeleweng tu. Gapo dia? Dia nak rayaknya untuk kita merapatkan diri dengan Allah SWT. Tidak mesti kita memutuskan hubungan dengan dunia. Tidak mesti kita kena makan makanan yang tidak mewah lah.
tidur di tempat yang tidak sedap, tidur di atas tanah kau, tidak mesti lagu tu. Nabi SAW ada lembek dia, ada tilam dia, ada katil dia, ada kain selimut dia, ada bantal dia, ada berlaku. Ada berlaku semua orang lain ada. Bukan makna nak rapat diri dengan Allah SWT ni kena menyisihkan diri, mengenepikan semua itu, mengenepikan perempuan, mengenepikan harta benda, bukan lagu tu. Tu dia nak ayat. Sebab apa demo tu kata orang ni jauh daripada Tuhan kalau dia duk cara kau harta benda, kalau dia duk cara kau perempuan, kalau dia duk cara kau makan minum hak sedap-sedap. Nabi SAW bagi ayat tidak lagu tu. Hak tu salah. Dia buat begini nak ayatnya, dia ni orang rapat dengan Allah SWT. Takut orang-orang lain ni kemudian ni terpengaruh dengan orang lain. Kalau dia tidak buat lagu ni, dia tidak cium bini dia, orang lain pun kata lebih molek tak cium lah agaknya. Kalau dia tidak tidur sekali dengan bini dia pada ketika bini dia main kotor, boleh jadi orang kata adalah lebih baik, agaknya lebih baik tak tidur lah. Muka Nabi pun tak pernah tidur. Sudah agama lain sudah ajar macam-macam dah. Kalau dia tidak bersentuhan kulit dengan isteri dia, mungkin orang lain kata lebih baik tak bersentuhan kulit agaknya. Sebab Nabi pun tak pernah bersentuh dengan bini dia. Dengan sebab itu perlu diceritakan benda ni. Walaupun sekali tengok, setengah-setengah orang kata, puak-puak Syiah pula kata ni, tengok Aisyah ni teruk kata dia, duk cerita benda-benda lagu ni, Nabi siung dia benda dalam rumah ni sulit. Orang tak patut cerita kat orang. Memanglah kalau keadaan biasa. Tetapi keadaan Nabi SAW ni, dia nak royak agama. Kalau dia Aisyah tak royak benda lagu ni, orang tak tahu. Orang ingat orang rapat dengan Allah SWT, dia tidak buat benda-benda begitu. Kalau buat begitu, menjauhkan diri daripada Allah SWT, mengurangkan ibadat, darjat ibadat tu. Orang akan menganggap begitu. Sebab itu perlu dia royak. Pok-pok tu kata dia royak gini ni nak royak Rasulullah SAW dia lebih kasih kepada dia. Sebab tu Rasulullah buat begitu, sayang dia, siung dia, macam-macam dia royak lagu tu. Masalahnya bukan Aisyah saja, bini dia lain pun lagu tu juga. Ummu Salamah yang kita baca tadi, lagu tu juga dia royak. Sebab apa? Nabi SAW suruh royak. Sebab tu dia royak tu. Hak dalam rumah suruh royak. Royak apa yang perlu, tak ada tersembunyi. Semuanya menjadi pengajaran kepada kita. Apa pengajaran lagi? Nak royaknya suami isteri ni kena mesra. Mesra ni tidak nanti, tidak bulan ibadat pun terus mesra. Dalam keadaan bini mai kotor pun kita tidur sekali dengan dia. Itu kemesraan yang nak diajar. Janganlah dia berasa dia tersisih, kita tidak sayang dah kepada dia. Janganlah dia berasa begitu. Nabi SAW ajar begitu kepada kita. Banyak faedah dia. Kalau tidak royak gitu, kita tak tahu. Lepas tu dia royaklah batas-batas dia, cara-cara dia lagu mana. Dia royak di sini tak ada sebut lah. Dalam riwayat yang lain ada sebut, iaitu Nabi SAW suruh bini dia tu pakai kain kemah kalau dia mari kotor, antara pusat dengan lutut tu. Lepas tu dia tidur sekali, tak apa, bersentuh-sentuhan kulit. Bersentuh-sentuhan kulit tu tak apa. Lepas tu di sini Imam Nawawi sebut, Imam Syafi'i dan ashab, anak-anak buah dia, kata cium pada ketika seseorang itu berpuasa tidak haram kepada orang yang tidak membangkitkan syahwatnya. Tapi kalau membangkitkan syahwatnya, itu ada perincian pula tu. Ada perincian pula. Kalau membangkitkan syahwatnya, ada perincian pula. Hadis ini disebutkan Nabi SAW sebab apa dia cium? Boleh sebab dia dapat mengawal nafsu dia. Aisyah kata, siapakah yang lebih dapat mengawal nafsu dia dari Nabi SAW? Apakah kita faham dari situ bahawa orang lain tak boleh? Khusus untuk Nabi SAW saja siung ni, ataupun sentuh-sentuhan kulit ni khusus dengan Nabi SAW saja? Tak boleh juga. Sebab apa? Dalam hadis hak kemudian, hak kita baca tadi, Umar, anak kepada Ummi Salamah, anak tiri dia, dan orang lain lagi mengatakan, kamu lain, kami tidak seperti kamu. Kamu Allah SWT telah menghapuskan dosa dulu, dosa kemudian. Nabi SAW kata, aku ni paling takut kepada Allah SWT. Aku paling bertakwa kepada Allah SWT. Aku tahu apa yang patut aku hindari. Jadi orang menganggap Nabi SAW buat tu suatu kesalahan.
kesalahan pun tak apa. Cium perempuan, bersentuh-sentuhan kulit dengan perempuan pada ketika puasa tu memang kesalahan. Tetapi namun Nabi Allah SWT ampunkan dosa, tak apa Nabi. Dia pernah gitu. Nabi SAW tak bui lagu tu. Bukan lagu tu, tak betul lagu tu. Memang tidak berdosa, bukan salah. Kalau salah tentu aku tak buat. Itu sebab tu dalam riwayat lain Nabi SAW berubah dia, muka dia marah. Apa kata lagu tu? Kalau kata lagu tu bermakna kamu menganggap saya melakukan dosa, saya melakukan apa yang Allah SWT larang. Itu tak kena. Memang Allah SWT tak larang, boleh. Siapa pun boleh. Aku buat begitu nak tunjuk kepada kamu supaya kamu buat. Semua kena jagalah, ada batas-batas dia. Baiklah. Batas dianya lagu mana? Ini perincian yang disebutkan oleh ulama yang anda sebut di sini, iaitu Hafiz Ibn Hajar tulis kepada dia. Anda terjemah selalulah. Khilaf ulama tentang seseorang yang bersentuh-sentuhan kulit dengan isteri dia, atau isteri dengan suami dia, atau mencium, atau memandang. Dia tengok, fa'anzala, lalu keluar air mani, atau amza, keluar air madhi. Itu apa hukumnya? Kalau seorang tu bersentuh-sentuhan kulit dengan bini dia, atau kalau bini dengan suami dia, ataupun dia cium bini dia, ataupun dia tengok bini dia, lepas tu keluar air mani atau keluar air madhi. Ulama-ulama Kufiyun, Abu Hanifah, Thawri dan lain-lain, Syafi'i mengatakan yaqdi idza anzala fi ghairi an-nazar. Dia kena qada kalau keluar air mani. Kalau keluar air mani, kena qada puasa dia tu. Sebab tu ya bahaya juga. Boleh nak bersera tu, sekadar nak bersera tu, tapi takut melarat lah. Kalau keluar air mani, kena qada. Kecuali dalam masalah nazar, masalah pandang. Kalau dia tengok bini dia, lepas tu keluar air mani, tak kena qada kalau tengok. Tapi kalau cium ataupun bersentuhan kulit, lepas tu keluar air mani, memang kena qada. Kalau keluar air mani, tapi kalau keluar air madhi, tak kena qada. Itu perincian dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Kufiyin. Imam Malik dan Ishaq berkata kena qada belaka. Tak kira, kena qada belaka dan kena keparak. Kata dia bayar keparak, benar. Bukan setakat qada puasa saja, kena bayar keparak. Kecuali dalam masalah keluar air madhi. Kalau keluar air madhi saja, dia kena qada saja. Kalau keluar air mani, buat tes cium bini, buat tes sentuh-sentuhan kulit dengan bini, buat tes perhati kepada bini, sehingga keluar air mani, tu kena qada puasa tu dan kena bayar kafarah. Kafarah sebab tadi, sebab orang batal puasa kerana jimuk tadi. Berat dalam pendapat merekanya, Imam Malik dan Ishaq ni berat. Kecuali hak tidak kena itunya, kena qada saja kalau keluar air madhi. Kalau keluar air mani, kalau keluar air mani, berlagu tu lah. Kalau dengar orang lain, ni kita duk kata bini. Ya lah, bukan bini tu hak halalnya. Kalau orang lain serupa juga, orang lain pun serupa juga. Dua haram dah sekarang pasal tidak bini dia. Lepas tu ni batal puasa tu, kena qada pula. Kalau mengikut Imam Malik dan Ishaq, bukan setakat kena qada, kena bayar kafarah. Itu. Sebab apa mereka berpendapat begitu? Sebab dia kira supaya jimuk juga. Jimuk ni kemuncak dia apabila keluar air mani, kata dia. Ni sampai keluar air mani nak kau tengok. Padahal kena keparak lah, kata dia. Yang hak keparak tu kan, keparak kalau seorang tu berjimuk dengan isteri dia pada bulan Ramadan tengah hari dalam keadaan puasa, hak tu dia berjimuk. Sebab jimuk tu dia kena kafarah tu, kena qada tu. Hak ni pun walaupun dia tidak jimuk, dia cium bini dia, ataupun dia bersentuh-sentuhan kulit dengan bini dia, ataupun dia memandang kepada bini dia sehingga keluar air mani, serupa lah. Hasil dia sama, akibat dia sama. Kerana itu kata dia kena qada dan kena bayar kafarah. Tetapi orang lain jawab kata tak mesti. Hak tu bukan kerana keluar air mani,
Jimuk tu, kalau jimuk pada bulan puasa tu tak keluar air mani pun kena qada juga puasa tu, dan kena bayar kafarat juga. Tidak syarat keluar air mani kalau setubuh tu. Dengan begitu di sini kita tak boleh kata apabila keluar air mani tu siapa kena bayar kafarat begitu. Tak boleh, kata dia. Hanya kena qada saja. Ini bagi pihak Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, dia tolak pendapat itu dengan alasan sanilah. Imam Ibn Qudamah berkata, kalau seseorang tu kucuk bini dia, cium bini dia, fa'anzalah, lepas tu keluar air mani, batal bila khilaf, tanpa khilaf, batal puasa dia tu. Tak ada khilaf ulama tu. Tetapi setengah ulama kata tak kena, dia kata tak ada khilaf tu. Ada lagi khilaf. Sebab apa? Ibnu Hazm ada menyebutkan bahawa tidak batal walaupun keluar air mani, tak batal. Pendapat dia tak batal. Kalau cium bini dia, bersentuhan kulit dengan bini dia, pandai bini dia, kalau keluar air mani pun tak batal puasa. Usah kena nak kena qada, nak kena kafarah, batal pun tidak. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tunjuk. Ibnu Hazm ni dia tokoh dalam mazhab Zahiri. Dalam mazhab Zahiri ni zahir hadisnya Nabi SAW tunjuk dia cium bini dia. Lepas tu bila orang kata kamu lain, maknanya orang tak sel lah, tak berani lah. Nabi SAW marah. Apa lagu tu? Tak nak sedia salah. Kalau salah aku tak buat. Bahawa orang lain Nabi SAW tak tahu kah? Nabi SAW tak tahu kah kemungkinan berlaku begitu, sehingga dia tunjuk lagu tu. Bila dia tahu kemungkinan, terutama orang-orang muda, boleh berlaku begitu, pun dia biar juga. Ini menunjukkan tak batal, kata dia. Inilah alasan masing-masing lah. Alasan masing-masing. Kok mana-mana pun Aisyah mengatakan siapa yang lebih dapat menguasai perasaan dia, nafsu dia dari Nabi SAW. Hak tak boleh tu takut melarat. Ibnu Hazm pun kata memang kalau berjimuk lain cerita. Waktu kalau berjimuk takut melarat pasal situ lah. Kalau tidak melarat kerana cium saja, Nabi SAW cium, pak keluar air mani, tidak serupa kadang orang tu. Dah kalau tidak serupa, sepatutnya kena ayat dulu lagi. Ni orang tua boleh, orang muda tak boleh. Apa dia tak ayat? Dia kata sebab itu dia pegang dengan zahir. Dari satu segi kemah juga tu. Dia ada koyak orang tua saja boleh. Orang lain duk kata kalau orang tua boleh, orang-orang lain kata orang tua boleh, orang muda tak boleh. Pada ke dalam hadis sebut gitu. Apa pengajaran dia ni khusus untuk orang tua saja ke? Tidak. Apabila tidak, bolehlah. Itu pendapat dia. Kita sudah tengok dah tadi, ada yang berat, ada yang sederhana, ada yang ringan benar. Lepas tu kita kena beringatlah ke mana-mana pun, kena beringat waktu tu. Kena ambil kira lah, kena melera juga pendapat orang yang berpendapat begitu, kita ambil kira. Tak sama main lah. Tak sama main. Di antara yang mengatakan harus cium ni tak ada makruh, tak ada gapo, ialah jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Ibn Nawawi pada sebut satu kumpulan sahabat dan tabi'in, Ahmad dan Ishaq dan Daud. Tadi Ishaq tadi Hafiz Ibn Hajar nukilkan itu serupa dengan Imam Malik, tapi sini dia kata tak apa pula. Lepas tu tak apalah, habislah situ. Aisyah ni bila dia cerita Nabi SAW cium salah seorang isteri dia dalam keadaan dia berpuasa, lepas tu dia suka. Bapa suka suka tu bapa. Suka tu banyak, ada beberapa kemungkinan. Sebab di antaranya dia suka kerana dia pelik lah kepada orang yang berasa ganjil untuk buat kerja lagu tu, untuk cium bini atau bini cium suami, bersentuh-sentuhan kulit tu, dia berasa pelik. Jadi dia suka tu pasal orang anggap pelik, padahal benda tu tidak. Sebab tu satu. Yang keduanya, suka tu pasal dia berasa pelik kepada diri dia sendiri tu. Lemah juga pasal duk ayat benda-benda yang sulit lagu tu. Kiranya malu lah nak ayat benda lagu tu, tapi buat tak terpaksa
Terutama orang perempuan nak royak benda lagu tu malulah. Walau bagaimanapun waktu dia terpaksa kerana nak menyampaikan hadis, nak menyampaikan sunnah Nabi SAW, supaya orang tidak keliru, dia kena royak. Hak tu jadi nak suka tu. Nak suka ke dia tu jadi macam tak malu lah. Macam tak malu. Sebenarnya malu sangat, tapi tak ada arah lah. Mungkin nak royak, nak sampai kat agama. Yang ketiga, boleh jadi juga dia ni suka kerana gembira, terkenangkan peristiwa dia dengan Nabi SAW. Alangkah mesranya dengan Nabi SAW tu. Bagaimana Nabi SAW layan dia, sehingga dalam keadaan begitu pun, dalam keadaan agama-agama lain ajar lagu lain, ni Nabi SAW buat sampai begitu sekali mesra. Hak itulah nak suka, terkenangkan peristiwa dia dengan Rasulullah SAW dulu. Yang keempatnya, boleh jadi juga dia suka tu kerana saat ni dia kata Nabi SAW mencium salah seorang isterinya, lepas tu dia suka. Dia nak isyarat kepada dia lah salah seorang isteri tu, dia sendiri. Sebab tu dia nak suka. Lepas tu hak lain-lain ni sebenarnya lebih kurang tu je. Lebih kurang tu je hak lain-lain. Nah, banyak riwayat-riwayat ni tanya ni, begitulah jawapannya, begitulah kesimpulannya. Lepas tu anak tiri Nabi SAW tu, Umar bin Abi Salamah tu, tanya Nabi SAW, boleh ke orang yang berpuasa ni cium? Dia kata tanya dia ni. Sini menunjukkan tak apa, suruh tanya mak sendiri, tak apa. Bahkan mak lah sepatutnya royak. Mak lah sepatutnya royak, ajar anak tu. Suruh-suruh dia malu nak royak anak dia, suruh layan begini suami, dia malu, tak boleh kena royak benda lagu tu. Anak tak tahu. Kalau anak tu jenis baca apa boleh kira, kita kata retilah, kita kata. Kalau tidak baca, dia nak tahu lagu mana. Banyak perkara yang ibu bapa ni kena ajar. Bukan sekadar ajar jahit saja, bukan sekadar ajar masak saja, nak goreng ikan saja, bukan tu. Bahkan dalam hubungan kelamin itu pun dia kena ajar juga. Bagaimana nak mesra dengan suami, bagaimana. Tidak salah, bukan kata itu bercanggah dengan sifat warak kau, tidak warak kau lagu tu. Tidak, bukan lagu tu. Inilah cara Nabi SAW. Dia suruh tanya dia. Dia tu siapa dia? Mak dia lah. Mak dia tu jadi bini Nabi SAW pada ketika tu. Mak dia pun kata memang Nabi SAW buat lagu tu. Tak apa lagu tu. Tidak orang panggil cakap lucah. Tidak termasuk dalam lucah. Tidak begitu. Ini termasuk dalam pengajaran. Tak apa begitu. Hanya kalau kecek dengan orang lain tak tutup pasal, tak boleh lah lagu tu. Ketika bertempat boleh. Masa mengajar boleh royak benda-benda lagu tu, walaupun berat kita nak royak pun tak apa, kena royak. Begitu juga ibu bapa ketika perlu ataupun ketika ditanya, ketika tu royak. Tak ada pasal-pasal sikit-sikit sentuh hak tu tak kena juga lagu tu. Hak tu ni kalau perlu boleh royak lagu tu. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, engkau telah diampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Nabi SAW kata, aku paling takut pada Allah SWT. Seseolahnya dia faham Nabi SAW langgar lah hak Tuhan. Tuhan tak kena buat gitu. Begitu juga dalam riwayat asal lagi tu, Nabi SAW nak ayat, tidak, dia tidak langgar. Bahkan itu adalah sesuatu yang diharuskan. Habis situ. Bab yang kedua pula, iaitu sah puasa kepada orang yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan dia berjunub. Katakanlah seseorang tu dia berjunub, rapak jik, kita kata siapa kau orang bad, dia pun berhenti, dia bersetubuh dengan isteri dia siapa kau subuh, lepas tu dia berhenti, tak ada nak mandi, tak ada apa, nak sahur pun tak nak sahur makan lah kita kata, tak ada juga katakanlah. Macam mana? Adakah dia boleh teruskan puasa dia? Jawabnya memang. Itulah hak sini nak ayatnya. Hak dia sampai ke waktu subuh tu bukan makna hak kena cuci, kena gapo masuk dalam waktu subuh. Tidak begitu. Hak itu hak apa yang dilarang tu. Ketika seseorang itu berpuasa kepada dia, maka minum bersetubuh, sekat tu tak boleh melepasi hak tu. Sekat tu sehingga masuk subuh. Kalau pas masuk subuh tahu orang apa itu lagi,
Tak boleh lah lagu tu, tak memang tak boleh. Hak tu, hak ni berhenti dah. Masuk subuh tu berhenti dah. Cuma tak ada mandi. Kalau tak ada mandi tak apa, boleh teruskan. Sebab hak tak bolehnya meneruskan 3 perkara tu. Apa yang perlu kita tahan diri kita? 3 perkara tu lah. Mandi tidak termasuk. Sebab dalam Quran sebut fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam puasa ni, bulan puasa ni dihalalkan kepada kamu untuk bersetubuh dengan isteri kamu. Tengah hari tak boleh. Pas malam ni sekat mana? Dikira sekat tu. Dikira sekat tu. Lepas tu lepas pada ayat tu dia sebut waqulu washrabu, lepas pada bersetubuh, lepas tu makan minumlah sehingga kepada tubik subuh ni, tubik fajar sadiq ataupun subuh, masuk subuh sampai sekat tu. Dia ayat perbuatan itu semua boleh tu hingga situ. Lepas pada tu Allah SWT kata thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian kamu sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Kalau orang tu makan rapat jik sampai ke subuh, dia minum rapat jik sampai ke subuh, dia bersetubuh rapat jik sampai ke subuh, dia tak ada mandi, supaya dengan Allah SWT kata lah, supaya dia kata hingga minal fajr, masuk fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai situ dia kata, sampai situ. Lepas tu dia tidak kata, tak ada perincian. Kalau tak ada mandi tak boleh puasa kau apa, tak ada. Lepas tu dia kata teruskanlah puasa hingga ke malam. Maknanya orang lagu tu dia boleh puasa. Cuma nak sembahyang tu kena mandi lah dulu. Hak tu lain ceritanya. Nak ayat bab puasa ni tak apa. Lepas tu Imam Muslim mari cerita Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni mulanya dia mengeluarkan pendapat dia ni pun berdasarkan hadis juga, iaitu orang yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan berjunub jangan puasa. Ramailah tak tahunya begitu. Lepas tu adalah ramai-ramai ni puasa pelik. Lagu mana? Kita pergi tanya Aisyah dan Ummi Salamah, bukan isteri Nabi SAW. Ada lagi ni, tengok ni, sahabat-sahabat pun tidak puasa. Lucah kau pergi nak tanya isteri Nabi SAW, sebab mereka tahu Nabi SAW suruh tanya, suruh rajuk bini dia. Itu sebab bini ramai tu senang nak tanya dalam masalah ni. Orang ni ia berlaku kepada dia, sebab Nabi SAW kalau seorang banyak masalah mungkin tak selesai, ada hikmat di situ. Lepas tu bila pergi dia mau tupu ayat Nabi SAW masuk ke waktu subuh dalam keadaan berjunub, bukan kerana mimpi tapi kerana bersetubuh lah. Dalam riwayat seterusnya kerana bersetubuh. Lepas tu dia puasa, tak mandi lagi lah, tak mandi, rapat ke subuh. Lepas tu Marwan pada ketika itunya dia ni dia ni menjadi gubernur kepada Sayyidina Muawiyah di Madinah. Marwan ni dia jadi gubernur di Madinah bagi pihak Muawiyah. Dan ni pun pergilah jumpa dengan pemerintah, nak ayatnya benda-benda ni masalah fatwa, masalah ajaran, masalah apa-apa lah hak yang tidak kena. Kerajaan bertanggungjawab membaikinya, menguasai, mengontrol benda tu. Dia pun pergi kepada Marwan. Abdul Rahman pun ayat. Marwan pun kata, saya sebagai pemerintah memastikan awak ke mana-mana pun pergi jumpa balik dengan Abu Hurairah, royak ke dia. Tak betul dia kata tu. Ni mana sebagai pemerintah kena pergi royak ke dia. Pergi royak kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang alim yang mana rojokkan dia nya Quran dengan sunnah. Kalau orang boleh royak tu tak apa, terima. Bila pergi royak kepada dia, ya kah demo dua tu kata begitu kah? Demo ni pun kata ya. Kalau lagu tu demo tu lebih tahu, kata dia. Demo tu lebih tahu, isteri Nabi tu lebih tahu, kata dia. Lepas tu dia pun kata, saya pun kata begitu, bukan dengan pendapat saya. Fadl bin Abbas royak, dia dengar Nabi SAW kata begitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia royak juga, bukan Fadl saja, Usamah royak lagu tu juga, kata dia. Usamah pun royak lagu tu juga.
kepada saya. Saya sendiri tak dengar. Tak apalah, muka sama sahabat ni, sama sahabat, tak apa, dia boleh riwayat begitu walaupun dia tak dengar sendiri. Syaratnya kalau orang riwayat lebih kemah, lebih betul, dia meninggalkan pendapat itu. Begitulah yang berlaku di sini. Bila begitu, Abu Hurairah pun tarik baliklah pendapat dia. Lepas pada itu tidak lagi dia berpendapat begitu. Di sini ada beberapa masalah lah dalam hadis ni kalau kita perhati, iaitu Abu Hurairah dia berpendapat begitu, dia berpegang dengan hadis juga, hadis daripada Nabi SAW juga. Jadi bagaimana hadis tu? Tidakkah jadi bercanggah dengan perbuatan Nabi SAW ni? Hak ni kalau kita baca banyak saat ni hadis tu, tidakkah jadi bercanggah? Ulama-ulama dalam menyelesaikan masalah hadis ni, dia kata begini, ada beberapa pandangan lah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, iaitu hak hadis Abu Hurairah ni tetap boleh dipakai. Hak hadis Usamah, Abu Hurairah ambil daripada Usamah ataupun daripada Fadl ini tetap boleh dipakai. Hak ni hak man adrakahul fajr junuban fala yasum. Hak ni anjuran kepada yang lebih afdal. Hak lebih afdalnya, janganlah seseorang tu buat subuh tu siapa rapat masuk subuh, pada tu tak ada mandi. Hak naknya biarlah dah mandi sebelum subuh tu. Gitu. Biarlah dah mandi sebelum subuh, jangan siapa ke subuh. Hak ni hak afdal. Itu satu pendapat. Yang kedua, maksud hadis ni iaitu orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan berjunub tu jangan dia puasa. Setelah masuk tu dia duduk terus lagi. Hak tu maksud dia. Boleh pakai. Hadis Abu Hurairah ni boleh pakai. Hak Nabi SAW cerita tadi dalam banyak-banyak hadis tadi, berarti dah tak ada dah apa ni, hubungan itu sudah tidak ada. Cuma mandi saja dak. Ya. Adapun perhubungan itu sudah tak ada dah. Hak ni dimaksud hadis ni, hadis Abu Hurairah ni, masuk subuh dah masih lagi duduk buat. Hak lagu tu tak boleh puasa. Memang apa? Orang lain pun kata lagu tu. Orang lain pun kata lagu tu. Itu pendapat yang kedua, pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, iaitu hak ni hak tak boleh puasa ni hak dulu ni, cerita dulu. Dan hak ni sudah mansuh, hukum ni sudah mansuh. Memanglah di permulaan puasa, seseorang tu kalau dia masuk buka puasa, dia tak buka puasa, dia tidur dulu. Bangun tidur tak boleh makan dah lah. Gitu hukumnya. Supaya juga kalau seseorang itu dia berjima, selepas pada dia tidur, tak boleh dah lah, tak boleh puasa dah lah. Gitu pendapat hak dulu. Lepas tu bila hak kemudian ni mari ayat tu fala anabashiruhunna, hak tu memansuhkan hadis-hadis ni. Hadis ni tak boleh pakai dah dengan makna yang seperti itu. Bahkan kalau tidur pun, berapa kali tidur pun boleh nak makan pula lepas pada tu, nak bersetubuh pun boleh, asalkan jangan masuk ke dalam waktu subuh. Hak tu lah maknanya sampai sekarang pun duduk pakainya, jalannya hak tu. Hak ni cerita menjadi sejarah saja, menjadi sejarah. Hadis ni pernah berlaku, pernah diamalkan di suatu ketika dulu. Lepas pada tu tak dipakai dah. Sekarang ni tak boleh pakai hak tu. Boleh jadi Abu Hurairah dia faham, pas dia tak faham lagu tu kah? Boleh jadi dia tidak nampak begitu sebab tak ada hak lain tu. Bila dia tahu hak ni, dia pun faham lah maksud hak ni lagu lain, kena takwil hak tu. Bukan mengikut zahir begitu saja. Kena takwil. Takwil seperti tadilah. Misalnya kalau orang tu bersetubuh masuk ke dalam waktu subuh pun masih lagi, kena takwil begitu, kena faham begitu, bukan secara umum. Yang ni kalau dalam keadaan berjunub tak ada mandi lagi pun tak boleh puasa juga, jangan faham lagu tu. Kena takwil lah, tak boleh pakai mengikut zahir dia tu. Itu satu perkara. Yang kedua, masalah Nabi SAW ni berjunub, kata dia kerana bersetubuh, bukan kerana mimpi. Khilaf ulama. Nabi SAW ni dia ada ihtilam ke tidak? Dia mimpi ke? Mimpi bersetubuh lah, mimpi bersetubuh. Setengah ulama kata Nabi SAW dia tak mimpi, mimpi bersetubuh dengan perempuan. Itu tak ada.
Pasal apa? Dia kira mimpi bersetubuh dengan perempuan itu permainan syaitan itu, gangguan syaitan itu. Pak Nabi SAW dia terpelihara daripada gangguan syaitan seperti itu. Dengan sebab itu dia tidak mimpi. Jadi hak ni dia kata tidak kerana mimpi. Dia faham, ulama tu faham bahawa Nabi SAW ni tidak mimpi. Kalau dia ni kata berjunuk tak, mesti dah dia ni bersetubuh. Bukan ada kemungkinan dia ni mimpi, sebab dia tu tidak mimpi bersetubuh dengan perempuan. Dia faham gitu. Setengah ulama yang lain mengatakan tidak, boleh mimpi, tidak salah, tapi mimpi dengan bini dia, mimpi dengan orang lain, tu tak boleh, tu tak ada, tu mimpi dengan orang lain. Mimpi dengan bini dia, apa salah? Dia sebagai manusia seperti orang lain, boleh mimpi. Lepas tu memang dia ada mimpi kah? Tu tidak jelas. Dalam hadis-hadis tak ada sebut bahawa Nabi SAW mandi junub kerana dia mimpi. Tak ada. Cuma di sinilah kita kena faham sini, min ghairi hulum, tanpa mimpi. Dia sebut boleh jadi Nabi SAW tu mimpi, tetapi hak nak ayat ni bukan kerana mimpi. Takut-takut orang kata kerana mimpi dah bukan tak khabar, kata tahu subuh nak mana waktu tak salah tu. Ni dalam keadaan sedar ni bersetubuh ni, lepas tu tak mandi lagi. Ni takut orang anggap hukum lain. Nak wayaknya tak ada, bukan kerana mimpi ni. Kalau mimpi boleh jadi orang kata dah mimpi muka tak khabar nak mana. Lepas masuk ke dalam waktu subuh pun apanya tidak salah tu, bukan dengan sengaja. Takut orang kata hukum lain kalau mimpi. Hak ni tak ni, hak ni berjunuk ni jelas. Tetapi di sini tidak menafikan Nabi SAW tu mimpi, boleh jadi mimpi sebagai manusia seperti mana orang lain. Dia buang air besar, dia buang air kecil, dia tidur, dia sakit seperti orang lain lah. Hak ni pun lagu tu juga. Cumanya benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak sesuai dengan Nabi SAW, misalnya mimpi dengan bini orang kau, mimpi dengan siapa-siapa lah, dia bukan bini dia, tu tidak sesuai. Hak tu dia terpelihara daripada gangguan-gangguan seperti itu. Tapi kalau mimpi dengan bini dia, ada kemungkinan. Kita nak kata dia tidak mimpi, perlu dalil yang terang, yang kuat. Hak ni tak boleh jadi dalil lagi, tak boleh. Lepas tu dia berpuasa. Seterusnya tak ada itu hak tu lah. Dia berjunuk, lepas tu mandi, ada sebut mandi. Tadi tak ada mandi, dia terus puasa. Tentulah kena mandi, dia mungkin nak sembahyang subuh. Tentu dah kena mandi. Dalam riwayat, setengah-setengah riwayat ni ada sebut dia mandi, lepas tu dia puasa terus. Lain-lain pun begitu jugalah. Tak ada dah lain-lain tu. Ni taghliz tahrimil jima' fi nahar Ramadan, larangan keras, haram keras, haram yang berat, jima' pada bulan Ramadan tengah hari ni. Ni panjang pula ceritanya, nampak gaya je kena berhenti sekat tu lah. Allah Allah.